kenyataan Khalid dalam satu sesi temu bual live. Okey, tak silap saya Jom Channel. Okey, jadi Khalid mengaku atau memberitahu bahawa sebenarnya Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak pernah mengkhianati Pakatan Harapan, bukannya cuba memecah belahkan Pakatan Harapan, bahkan Tun lah yang selama ini cuba mendapatkan sokongan dengan cara kini Tun dah berganding bahu dengan Tengku Razaleigh Hamzah dan cuba dapatkan sokongan daripada belah Malaysia Timur. Okey. Jadi apa yang Khalid Samad katakan ialah betul. Memang Tun tidak pernah khianati Pakatan Harapan, tidak pernah cuba untuk pecah belahkan, malah Tun lah yang bertungkus lumus. Satu-satunya ahli parlimen di Pembangkang yang bertungkus lumus untuk mendapatkan sokongan dan memantapkan lagi sokongan di kalangan pemimpin-pemimpin Pembangkang. Okey. Jadi apa yang Anwar war-warkan selama ni semuanya pembohongan belaka. Tapi apa pun kita sentuh Anwar kemudian lepas ini. Jadi itulah yang Khalid Samad kata, dan itu memang benar. Cuma yang tidak disebut adalah Tun telah membentuk Blok Bebas Kuasa Ketiga. Sekarang fokus Tun bukanlah nak menggelarkan diri dia sebagai ahli Pakatan Harapan. Tun has nothing to do with Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ialah Pakatan Harapan, Tun adalah Tun. Boleh berkawan, tetapi Tun bukannya ahli Pakatan Harapan. Dia ada Blok Bebas Kuasa Ketiganya sendiri. Baik. Kemudian Khalid Samad juga ada menyebut bahawa sebenarnya apa yang berlaku adalah Anwar ditipu. Bukannya soal Tun khianati Pakatan Harapan, tapi sebaliknya Anwar ditipu oleh Najib dan Zahid. Bukan saya yang kata, Khalid Samad yang kata, ya. Anwar ditipu oleh Najib dan Zahid, dan mereka lah, Najib dan Zahid ini, cuba pecah belahkan Pakatan Harapan. Now, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi maaf ya. Jadi saudara-saudari dengar perkara ni, teringat tak sesuatu? Bukankah ini yang selama ni telah saya ceritakan? Okey. Najib Zahid memperdaya Anwar. Tetapi perdaya tu okey, itu yang dikatakan oleh Khalid Samad. Maknanya Khalid Samad telah menceritakan apa yang benar, iaitu bukan Mahathir yang khianati, tetapi sebaliknya Anwar ditipu. Tetapi penjelasan Khalid Samad tidak lengkap. Apa yang Khalid Samad lupa emphasize ataupun gariskan adalah bahawa Anwar menipu apabila menuding jari terhadap Mahathir. Kerana Khalid Samad yang sekutu Anwar dari Amanah sendiri dah mengaku bahawa apa yang dikatakan oleh Anwar selama ini tidak benar. Bahawasanya Mahathir lah yang khianati dengan Pakatan Harapan, ya. Ini tidak benar. Okey, ya, dia dah mengaku. Okey. Nombor dua, apa yang Khalid Samad secara langsung telah membuktikan adalah bahawasanya Anwar telah mengkhianati Pakatan Harapan. Mengapa saya kata demikian? Sebab Khalid Samad hari ini telah mengaku secara terbuka, walaupun dia tak sebut, dia tak gariskan benda ni, tetapi dia telah mengaku bahawa Anwar bekerjasama dengan Najib dan Zahid, dua kleptokrat, salah seorangnya adalah disyaki penjenayah, satunya sudah disabit penjenayah. Dua-duanya yang ditolak oleh Pakatan Harapan, yang ditolak oleh Mahathir, yang menjadi sebab Mahathir tidak ingin menjadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Sebab kalau Mahathir tidak letak jawatan hari itu, Mahathir terpaksa menjadi Perdana Menteri UMNO, Perikatan Nasional meliputi UMNO secara en blok, yang termasuklah pemimpin-pemimpin bermasalah 8-9 orang, termasuk Najib dan Zahid. Jadi Khalid Samad telah membuktikan, mengaku bahawa Anwar bekerjasama dengan Najib dan Zahid, dan akhirnya Najib dan Zahid menipu. Itu pun Khalid Samad terkhilaf. Okey, terkhilaf. Nombor satu, dia dah mengaku bahawa Anwar bekerjasama. Nombor dua, apa yang Khalid Samad tidak ceritakan adalah sebenarnya Anwar, Najib dan Zahid ni ada komplot.
Sekarang mereka dah cuba tapi gagal untuk dapatkan akuan bersumpah daripada seluruh Barisan Nasional bagi menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Kerana sekiranya mereka berjaya dapatkan akuan bersumpah dari seluruh Barisan Nasional untuk sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, maka Pakatan Harapan, termasuklah Khalid Samad, termasuk Amanah, DAP dan PKR akan memasuki satu gabungan kerjasama dengan Barisan Nasional. Oleh kerana gagal, tiba-tiba diceritakan seolah-olah Anwar ni mangsa. Anwar ni bukan mangsa, dia mangsa dan pemangsa. Okey, apa yang dia cuba lakukan ialah dia cuba jerat Zahid dan Najib agar mereka, sebab tahu Zahid dan Najib terdesak, supaya mereka akan bawa sokongan seluruh Barisan Nasional. Tetapi apabila gagal, sekarang komplot tu masih wujud, tetapi bentuknya, perancangan dia dah berubah. Sekarang fokus Anwar, Zahid dan Najib adalah terhadap pilihan raya umum ke-15, di mana selepas pilihan raya umum ke-15, sekiranya kita jumlahkan kerusi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, sekiranya jumlahnya cukup, maka mereka akan bersetuju untuk bentuk kerajaan. Jadi Anwar memang ada komplot dengan Najib dan Zahid. Nak kata dia ditipu tu bukan tepat. Tetapi dengan berkata demikian, Khalid Samad telah mengaku bahawa memang berlaku kerjasama. Jadi kesimpulannya, nombor satu, Tun tidak pernah khianati siapa-siapa dalam Pakatan Harapan. Nombor dua, yang khianati adalah Anwar. Ya, baik. Jadi mengapa Khalid Samad tiba-tiba keluarkan kenyataan ini? Sebab akhirnya Pakatan Harapan dah panik dan dah sedar bahawa yang kuat dalam pembangkang ni tak lain tak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perkara yang saya dah ceritakan dari dulu lagi. Okey, dah sedar bahawa Anwar tidak mungkin dapat sokongan majoriti. Tidak mungkin. Yang ini kita dah tahu dari dulu lagi. Jadi apa yang mereka cuba lakukan ialah mereka cuba berbaik-baik semula dengan Tun, untuk ajak Tun kembali ke Pakatan Harapan. Ini mesej saya kepada Khalid Samad. Nombor satu, jangan buang masa. Korang dah banyak buang masa. Sekarang ni Blok Bebas Kuasa Ketiga bertumpu ke arah memperkasakan gabungan Blok Bebas Kuasa Ketiga ni ke arah PRU 15. Jadi kalau Pakatan Harapan ingin kerjasama, nombor satu, pemimpin Pakatan Harapan, khususnya kepimpinan utama Amanah, DAP, kena keluar terang-terang beritahu bahawa mereka menolak Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang dan menerima Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penggantinya. Nombor dua, mereka kena terang-terang keluarkan kenyataan memberitahu bahawa mereka ingin Anwar Ibrahim letak jawatan sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Kalau tidak, jangan buang masa. Sebab apabila Tun dan Blok Bebas Kuasa Ketiga dah memikir ke arah PRU 15, maka pertimbangan kerusi, bilangan kerusi parlimen yang dimiliki oleh DAP dan Amanah tidak jadi pertimbangan lagi. Okey. Jadi sekarang oleh kerana fokus dia adalah PRU 15, maka Tun hanya berfikir untuk memantapkan lagi gandingan dia bersama Tengku Razali Hamzah dan memperkasakan gabungan yang dibentuknya sekarang, supaya apabila sampai PRU 15 boleh dipertandingkan alih-alih calon-calon bagi kerusi-kerusi parlimen, khususnya kerusi-kerusi UMNO, kerusi-kerusi PPBM ni, dan kemudian lihat berapa banyak kerusi yang dimenangi oleh Blok Bebas Kuasa Ketiga yang dijangkakan, jika bekerja keras ni, dijangkakan akan mencecah 30 kerusi. At least 20 tu memang mudah, tapi dijangka akan mencecah 30 kerusi. Apa pun, ini semuanya akan menjadikan Tun kingmaker. Bila dah sampai PRU 15, berapa kerusi parlimen yang dimiliki oleh DAP dan Amanah tidak lagi jadi pertimbangan, kerana pada ketika itu parlimen dah dibubarkan. Tidak ada sesiapa memiliki kerusi lagi. Jadi kalau sekarang nak kerjasama ke arah memperkasakan blok pembangkang, okay, dan jika Khalid Samad ingin Mahathir, maka jangan harap Tun abaikan atau lupakan rancangan Blok Bebas Kuasa Ketiganya dan kembali menyertai Pakatan Harapan dengan hanya Khalid Samad mengeluarkan kata-kata begini untuk cuba memujuk-mujuk Tun, untuk cuba bodek Tun. Tak payah. Okay? Kalau nak, dua benda yang perlu dilakukan. Pertama, declare bahawa
anda tolak Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang. Nombor 2, declare bahawa dan anda ingin Tun sebagai pengganti. Dan nombor 2, declare sebagai bahawa anda ingin Anwar turun sebagai pengerusi Pakatan Harapan.